Okey, hai. Assalamualaikum. Bersama dengan saya lagi, Cikgu Mila untuk sesi tuition pengatur caraan Java. Okey, walaupun anda semua nampak saya sedang bersiaran ya, sebenarnya saya tak ada dalam live ni. Yang anda tonton sekarang ini adalah rakaman sahaja. Okey, tapi saya ada bersama anda semua di ruangan chat. Okey, kalau ada sebarang masalah, boleh je type dekat ruangan chat tersebut. Okey. Sebab apa? Kenapa saya tak betul-betul live pada malam ini? Sebab pada waktu anda sedang tonton ni, saya sebenarnya sedang drive pergi ke Kelang. So, saya record petang tadi, lebih kurang pukul 3 petang, saya record dan saya settingkan dia sebagai live. Okey? Sebab tu hari ni tiba-tiba tunjuk muka pula. Sebab waktu bekerja kan dah pakai tudung, dah elok-elok dah. Nak record, that's why dah tunjuk muka. Kalau live yang sebenar, susah nak tunjuk muka sebab nak kena bersiap kan. Tu dah takes time dah. Okay. So ini adalah rakaman pada petang tadi. Saya buat juga rakaman khas untuk anda semua yang setia bersama dengan saya untuk belajar pengaturcaraan Java. Okay. So kita teruskan sesi pembelajaran pada malam ini. Malam ini kita nak belajar apa? Kita pada malam ini adalah akan belajar pengaturcaraan repetition. Kalau minggu yang lepas kita dah buat untuk counter control repetition. So pada malam ini kita akan buat pengaturcaraan repetition tapi sentinel control. Okay. So repetition kita ada dua. Satu counter control dan satu lagi sentinel control. Okay. So malam ini kita akan fokus kepada sentinel control sahaja. Okay. Dah bersedia ke semua? Okay, panggil kawan-kawan masuk. Okay. Kita cubalah habiskan secepat mungkin. Rasanya mungkin tak sampai 1 jam boleh settle kot. Okay, so kalau semua dah bersedia, saya akan mulakan kelas kita pada hari ini. Okay, so itu adalah kita punya soalan. Okay, soalan yang kita akan discuss pada malam ini. Sebelum tu saya betulkan sedikit tajuknya ya. Takut confuse. Ini adalah repetition. Kecil pula tulisan dia. Okey, iaitu berfokuskan kepada sentinel control. Okey, dan soalan kita adalah, saya besarkan sikit lagi. Calculate and print sum of a few numbers until number 0. Okey, ni bukan kosong Number 0 is entered. So kita tahu tak berapa kali sebenarnya kita nak buat repetition? 5 kali, 10 kali, 8 kali? Kita tak tahu kan sebab tak ada langsung dinyatakan di dalam soalan. Kalau kelas yang lepas, kelas yang lepas repetition counter control, kita boleh nampak, ini yang kita discuss last class kan. Kita boleh nampak dia cakap dekat sini 3 kali. So kita tahu dia nak repeat sebanyak 3 kali. Okey, tetapi untuk malam ini ni dia nyatakan 3 kali. Okey. Tapi untuk sentinel control kita tak tahu berapa kali dia nak repeat. Dia tak nyatakan, tetapi the program dia akan stop. Okey, program tu akan stop bila kita masukkan nilai 0. Itulah penentu yang menunjukkan sama ada kita nak proceed ataupun kita nak stop. So 0 ini, nilai 0 ini dia akan membuatkan repetition to stop. Okay, dan ini kita panggil 0 ini adalah sentinel value. Okay, so kalau soalan tu, kalau dia bagi soalan macam ni, dia cakap state the sentinel value. So jawapan dia adalah 0. Okay, value yang akan stopkan program tu daripada terus berulang-ulang. Okay. Jadi first kali saya akan bentukkan dia punya problem analysis dulu. Okay. So first step kita adalah kita nak buat problem analysis. Okey, apakah kita punya input, proses dan juga output? Okey. So dalam soalan biasanya kod-kod mana pun awak cubalah cari dia punya output dulu.
Sebab dalam soalan dia akan nyatakan output dia itu sum. So output kita adalah sum. Okay. Kita pun tulis dekat sini sum. Output kita sum. So kalau nak buat small letter, semua small letter. Kalau nak buat capital letter, semua capital letter. So kita jangan campur lah besar kecil. Takut nanti dalam coding akan ada error. Kita terlepas pandang. Ada huruf kecil, ada huruf besar. Okay. So proses pula, dia punya keyword kita mesti tulis perkataan repeat. So repeat ini adalah keyword untuk repetition. Kalau keyword untuk selection, determine. Kalau keyword untuk sequence, calculate. So ada 3 jenis cara penulisan proses. Repeat untuk repetition, determine untuk selection dan calculate basically untuk sequence. Okay. Sometimes dalam question tu dia combine. Ada yang nak calculate then baru determine. Ada yang nak repeat lepas tu nak determine. Ada macam-macam question. Kalau you nampak dia menceritakan tentang pengulangan, so kita sebut repeat. Kalau you nampak macam you kena make a decision, you kena choose, so dia adalah determine. Okay. So kita nak repeat apa ni? Kita nak repeat sampailah nombor tu adalah kosong. Okay. Repeat repeat apa? Repeat until kita boleh cakap repeat until number equal 0. So kita akan ulang selagi nombor equal 0. Okay. Repeat selagi nombor equal 0. Okay. Selagi number ulang selagi number not equal. Bila masuk 0 dia dah stop sorry. Kita akan ulang selagi number is not equal 0. Okay. Ataupun kita boleh tambah kat sini repeat calculate sum until number not equal 0. Okay. Not equal 0 ke kita nak cakap equal 0? Bila kita nak stop ni? Maksudnya kita akan ulang ulang selagi number not equal 0. Kalau equal 0 dia akan stop. Okay. So input input kita adalah number. Okay. Kita boleh tulis number until not equal 0, ataupun kita boleh juga tulis a few numbers. Okay. Pun boleh juga. Okay. Numbers until not equal 0, ataupun kita boleh tulis a few numbers. Okay. Okay. Kemudian kita dah buat dia punya problem analysis. Sekarang kita akan cuba buat dia punya pseudocode. Okay. Alright, so kita buat pseudocode. Okay. So pseudocode kita start. Ingat dalam repetition dia mesti ada ICU. So untuk Sentinel, dia lain sikit tau. Sebelum ni, kalau yang kelas yang lepas, okay, kita ada ICU. Contohnya kita ambil contoh kita ambil bill. So bill itu yang control. Ini adalah untuk counter control. Okay, tapi untuk Sentinel control dia lain sikit Untuk Sentinel control, okay, ICU masih ada. Cuma I ni adalah input. Okay, updating pun dia adalah input. Condition masih lagi sama. Okay, iaitu input yang kita masukkan tu is not equal 0 untuk question yang ini. Okay, so kena ingatlah kalau Sentinel dia punya I adalah input something, dia punya updating pun input something. Okay, dan dia punya condition apakah kita punya input tu is not equal Sentinel value. Kalau Sentinel value dia -1, so not equal -1. Kalau Sentinel value dia Y, not equal Y, not equal N. Okay. So untuk soalan ini, untuk soalan ini dia punya ICU adalah
Okey, kita tentukan dekat sini I see you. Okey, I see you. Apa kita punya I? Kita punya I adalah read number. So kalau I kita punya adalah read number, so kita punya updating pun adalah read number. Ini untuk Sentinel. So ingat Sentinel, initial dan juga updating adalah input read number. Okay. So condition dia adalah number selagi number not equal 0. Itu cara penulisan condition. Okay. So kita boleh nampak dekat sini variable dia adalah number. Macam tu. Dia akan ada connection antara ICU. Okay. So bila kita dah ada ICU baru kita boleh buat kita punya pseudocode. Okay, so yang pertama kita akan buat dia punya ICU dulu. Apa yang pertama tadi saya tak akan tulis read number. Okay, ini adalah kita punya I. Okay, ini adalah I. Kemudian lepas read number kita nak buat Y. Okay, Y selagi number not equal. Okay, kita tulis sikit kat sini Right. Ini adalah kita punya I, ini C. Okay, dia ada not equal. Not equal 0. Okay, itu C. Kemudian, okay. So, lepas Y, apa kita nak buat? Lepas masuk nombor, kita akan check. Okay, masuk nombor kat sini, kita check. Adakah nombor itu not equal 0? Katakanlah nombor yang saya masuk dekat sini adalah nombor 5. So, 5 is not equal to 0. Yes, true. So, bila true, apa kita nak buat? Yang kita nak buat, kita sum kan tadi. So, mestilah nombor itu simpan dekat dalam sum, maksudnya dia accumulate. So, formula dia adalah sum sama juga dengan sum tambah dengan number. Okay, tambah dengan number. So, ini kita panggil accumulate. Okay. So, bila nak kumpul value, nak summing a group of numbers, accumulate, salah je. Okay, nak summing a group of numbers, ini cara penulisan dia. Sum equals sum plus numbers. So, bila ada accumulate, kita mesti declare satu benda dekat atas ni. Satu benda kat atas ni, iaitu, cuba kat sini lah. Kita kena declare dulu sum equal 0. Mesti ada sum equal 0. So, saya letak start dekat sini lah. Okay, mesti ada sum equal 0 bila ada accumulate. Bila nak kumpul, mesti sediakan satu bekas dan bekas tu bernilai kosong. Macam kalau kita pergi kebun nak kutip buah-buahan kan mesti bawa bakul. Bakul tu mesti kosong. Baru kita boleh kumpul. Dekat sini sediakan bekas, bekas kosong. Kat sini bekas tu kita nak kumpul untuk simpan nombor. Okay. Alright, so bila kita dah simpan, dah selesai untuk nombor pertama, kita nak pergi next number. So next number adalah updating. So updating kita apa? Updating kita adalah read number. Macam tu. Okay, so ini adalah kita punya U. Okay, bila masuk nombor, kita check nombor tu is not equal to 0. Bila true, dia akan simpan dekat dalam bakul yang bernama sum. Bila dah simpan, kita pun nak go to next number. So read number. Ini adalah U, okay, updating. Okay, boleh ke? Okay, so updating ni awak kena ingat function dia adalah untuk jump balik naik pergi ke Y. Ni kena ingat. Kena conteng dengan pensil supaya you tahu function updating, function dia satu je, jump balik naik pergi dekat Y. Okay. So kalau saya masuk nombor kat sini 2, dia akan check adakah 2 is not equal 0? True. So 2 tadi akan disimpan di dalam variable sum. Okay. Dan proses itu akan diulang-ulang-ulang. Okay. So bila you nampak perkataan read number, maksudnya ni updating. Partner untuk read number, partner untuk updating adalah NY. Okay. Saya letak kat sini NY. Jangan ada orang ketiga ya di antara read number dan juga NY. Maksud saya jangan ada orang ketiga antara updating dan juga NY. Dia mesti duduk kembar macam tu. Okay. So bila dah habis, dah NY, apa kita nak buat? Kita nak display. Dah habis mestilah kita nak display ataupun kita nak print. Display sum. Okay. Kemudian dah selesai, kita akan stop.
Right? So inilah dia pseudocode untuk Sentinel control structure kita yang pertama. Okay, malam ni kita buat satu soalan je dulu. Yang penting boleh kenal macam mana nak tentukan kita punya I, C dan juga U. Okay, itu yang penting. Alright, sekarang macam mana pula dia punya rupa flowchart? Okay, so saya copy dia punya pseudocode. Kita buat flowchart Sentinel control structure. Okay. So flowchart dia. Okay. Kemudian Y. Okay. Kalau true. Okay, lepas tu ada updating. Oh, jauh betul eh. Okey, kemudian NY ni tak ada ya dalam flowchart. NY hanya ada dekat pseudocode saja. Dalam coding pun tak ada NY. Okey. So, yang ini display dengan stop ni saya nak bawa pergi ke tepi. Okey, ini sebab bila dia false. Okey. Alright. So, saya lukiskan dulu. Okey, untuk start. Untuk start bentuk terminal. Allah subhanallah, sorry. Okey, untuk bentuk terminal Okey. Alah macam apa? Tak maulah. Okey, Allah seksanya. Sekejap Saya tahan nafas ni. Okey. Bolehlah. Okey, kemudian sum ini bentuk rectangle sebab dia adalah proses. Awak nampak dia ada equal tu. Okey, rectangle lukis betul-betul. Ada arrow mesti touch. Kemudian read number parallelogram. Okey, touch dekat sini. Dan kena ingat kita punya read number ini adalah I. Okey, ini adalah I, initial. Okey, untuk repetition. Kemudian kita pergi kepada Y. Oh, Y number ni apa ni tak habis ni? Ni tak habis kan? Okey, kita pergi bawah sikit. Okey, Y number not equal 0. Okey. Y number not equal 0. So, masuk kat sini dan mesti ada false. Okey, kita labelkan dengan F pun boleh. Kemudian kalau true, sum ini bentuk rectangle sebab dia adalah proses, formula. Okey, ini adalah kita punya C. Okey, ini kita punya C. Okey, kemudian seterusnya kita pergi dekat read number. Read number parallelogram. Okey. Alright, dan kena ingat read number ini adalah kita punya U. Okay, untuk Sentinel control, updating dia adalah read number sama dengan initial. Okay, dan ingat tadi kalau read number, okay, kalau read number function dia hanya satu je, dia akan naik balik pergi dekat Y. Okay, jangan pergi tempat lain Dia akan naik balik pergi sini. Naik balik pergi situ. Okay, untuk updating. So, untuk false, kita ada dua benda tadi kita nak buat. Satu display, satu lagi stop. Okay. So, display dia adalah bentuk parallelogram. Okay, so kita buat untuk bentuk display dulu. Parallelogram, macam tak parallel je kan. Okay, so parallelogram untuk display. Kemudian, kita akan pergi pada stop. Okay. So stop bentuk terminal macam start tadi. Okay. So cantum sini. Jadi itulah rupa Sentinel control structure punya flowchart untuk soalan pada malam ini. Alright.
Jadi kita teruskan dengan menulis coding. Okay. So bila kita dah ada pseudocode, kita dah faham dia punya flow, kita akan boleh buat Java program dengan baik. Okay. Dan benda ni kena selalu praktis. Dia buat sekali mungkin tak faham, buat 2 kali faham sikit, buat 5 kali dah betul-betul faham. Tapi bila tak praktis, kita akan lupa balik. Okay, ingat praktis make perfect. At least sehari buat 1 coding pun dah cukup dah. Kita buat file baru. File new Java. Okay, ini saya paste kita punya pseudocode. Okay, pseudocode. Dan saya buang perkataan start dan juga stop. Okay, saya buang juga perkataan ny. Tapi sebenarnya ny ni tak apalah, tak buang pun. Nanti saya tunjukkan apa yang kita nak tukar untuk ny. Okay, kita buat dia punya header dulu. Ingat tak, dah hafal ke belum? Import java.util.scanner semicolon, lepas tu public static void main, dalam bracket ada string s capital letter, ada square bracket. Okay, kemudian ada, saya lupa buat class name. Okay, jangan lupa kelas. Okay, thank you kelas. Saya nak buat apa? My Sentinel. Okay, nama kelas mesti special, tak boleh sama dengan nama variable yang lain. Okay. Lepas tu kita akan buat, cuma nama kelas ni dia open curly bracket dan method main pun open curly bracket. Yang lain semicolon. Kemudian saya akan buat scanner. Saya nak buat scanner apa malam ni? Scanner send. Contohnya scanner send equal new scanner dalam bracket system dot in. Okay. Scanner send terpulang lah. Biasa kita dah buat SC. Saya nak buat S huruf kecil. Kadang-kadang kita buat scanner input, scanner in. So malam ni saya nak buat scanner send. Okay. So objek ni you boleh ubah-ubah ikutlah nak buat scanner apa pun. Nak buat scanner Cikgu Mila pun boleh suka hati. Okay. Alright. So dekat sini ingat kita akan declare variable. Okay. Declare all variable. Okay. Tak tahu nak declare apa lagi. Biar dulu. Okay, kita pergi kepada yang pertama ni. Ada sum equal 0. So sum ni kita boleh declare terus ni. Okay, kita pun buat in. In sum equal 0. Kalau variable tu dah ada value, letak siap-siap value dia. Macam tu. Okay. Kemudian kita ada number. Kita boleh tulis kat sini number. Tapi number tak ada equal 0 sebab dia input. Biasanya yang ada equal 0 adalah formula ataupun accumulator akan ada equal 0. So nak bezakan senang. Kalau formula letak je equal 0. Kalau input letak variable itu sahaja. Okay, ada lagi variable lain? Tak ada kan? Ada number dengan sum je. Okay, so kita dah boleh stop dengan semicolon. Okay, kemudian dekat sini kita buat comment input. Okay, so apa input kita ni? Kita ada satu input iaitu read number. Okey, kita tukar perkataan read ini menjadi input statement. Okey, tulis komen dekat belakang. Ini adalah input statement. Okey. So, number equal, kita pakai variable send tadi. Sorry, kita pakai objek send tadi. So, tulis kat sini number equal send dot next. Okey, dot next. In, int, ada bracket semicolon. Okay, ini adalah input. So setiap kali kita tahu benda tu adalah input, dalam coding dia akan ada equal object scanner dot next data type. Okay, kena ingat syntax ni. Okay. So kalau ada input, program yang user friendly, dia akan ada system .out.print. Dalam soalan dia tak akan mention pasal prompt to the user. Tapi sebagai programmer yang buat program yang user friendly, kita kena ada benda ni. Enter your number. Friendly kan? Okay, ini kita panggil dia prompt user. Function dia untuk more to user friendly. Okay, untuk bagi arahan pada user. Kalau tak user terpinga-pinga, dia nak buat apa dia tak tahu. Tak ada instruction. So kita bagi instruction dekat dia, enter your number. Then dia tahu dia kena masukkan number. Alright.
So kita pergi dekat Y, okay, Y masih kekal sama, condition dia tadi not equal. Dalam coding not itu ada tanda seru, equal lah, tutup kurungan. Dan tak ada semicolon ya dekat belakang, okay. Untuk condition macam ni dia tak ada semicolon, no semicolon. Okay, simbol ni semicolon, itu pun ada yang tak ingat lagi. Okay, kemudian awak kena ingat bila ada Y, dia akan ada open curly bracket. Apa benda yang kita nak looping mesti berada di dalam open curly bracket. Okay, so kita letak kat sini. Okay, bila nampak NY ni maksudnya dah habis dah nak loop. Ini bila false, so kita close curly bracket. Close curly bracket ni dia maksudnya NY lah. Kita boleh kata macam tu So benda yang kita nak ulang-ulang dia mesti berada dalam dua curly bracket. NY ni bila dia dah false. Okay. So bila false kita nak display sum. So display apa syntax untuk display? Syntax dia adalah system.out.print. Okay, kita nak print apa? Sum. Okay, pastikan tahu beza ya sum plus dengan sum. Apa beza dia ni? Kalau sum yang ada double quote, dia akan keluarkan message. Dia akan keluarkan perkataan sum. Tapi kalau sum yang tanpa double quote, dia akan keluarkan value sum itu. So, kena tahu beza message dan juga value. Okay, yang ni nak rapat pun boleh. Kalau buat macam ni maksudnya nanti akan ada space. Okay, jangan lupa semicolon dan close dua curly bracket. Alright, so kita save dulu. Okay, dan kita compile. Okay, kat sini tak, saya lupa semicolon kan. Okay, so bila ada error, kita dengan tenang hati, kita tengok, kita belajar kesilapan kita. Kan biasa kita dengar kan, learn from mistake. Okay. Okay, kemudian ada kita tak tukar lagi. Okay, apa yang kita tak tukar? Ini semicolon tak letak. Okay, kita punya updating. Ni updating kita tak tukar lagi ni. Okay, apa kita punya updating? Read number kan? Okay, tukar dalam bentuk input statement. So, number equal send dot next in. Okay, dan sebagai programmer yang user friendly, kita buatlah kita punya instruction. Kan, kalau tak pergi dekat orang, kita nak tanya orang tu. Dia duduk mana tapi kita jumpa dia. Dia nak jawab apa? Dia tak tahu. So, kita kalau friendly, kita pergi kat dia. Assalamualaikum. Awak duduk mana? Dia macam, oh saya duduk Batu Gajah. Kan friendly macam tu. Ni kalau mana orang nak faham kan? Mana orang nak tahu? So, kita sebagai programmer yang baik budi pekerti, yang mesra pengguna, kita kena buat benda ni. System.out.print. Kita tulislah. Okay, kalau nak proceed, ikutlah nak buat ayat macam mana pun. Okay, nak proceed, masukkan. Okay, kalau nak proceed, alamak dah terdelete apa dah ni, sum. Kalau nak proceed lagi, teruskan, masukkan nombor, alamak ayat apa ni, masukkan number, okay. Okay. Lepas tu, kalau kita memang peramal, betul, kita tambah satu, kan, kita dah user friendly dah, kita nak super friendly, tambah je lagi arahan system.out.print. Okay, print ln tu untuk pergi bawah kalau nak stop, masukkan je kosong. Okay, masukkan je nilai kosong. Kalau nak stop lah. Okay, ikutlah ayat macam mana. Okay. Alright, so bila kita buat ayat yang jelas, user akan faham. Bila faham, boleh friendly. Okay, kalau tak faham, boleh jadi musuh. Okay, kita save. Kita clear dulu. Boleh follow tak ni? Saya laju tak sebab nak jimatkan masa. Okay.
Okey, dah complete dah. Okey, kita tengok. Enter your number. Okey, saya masuk nombor 3. Okey, lepas tu nampak tak? Kalau nak proceed lagi, teruskan masuk number. Kalau nak stop, masukkan je nilai kosong. Kalau nak stop pula, oh saya nak proceed, saya nak masuk nombor 9. Nombor 9 tanya lagi, nak proceed lagi, teruskan masuk number. Nak lagi, nak masuk 1. Okey, tak nak dah, kita masuk kosong. So, dia akan stop. Okey, kita dapat sum kita 13. Okey, betul tak 13? Kita check balik. Kita masuk 3, 9, 12 tambah 1, 13. Pandai, betul 13. Macam tu je coding dia. Okey, so saya akan scroll dan awak boleh praktis mana-mana soalan sequence yang belajar. Cuba semua soalan sequence tu menjadi repetition. Dia tak semestinya soalan baru. Dia boleh je soalan sequence kan. Macam dalam video yang lepas saya dah tunjuk dah. Daripada mana soalan sequence, tukar jadi repetition. Okay. So saya scroll coding ni. Saya tak akan share coding ni. Awak kena type sendiri. Okay. Okay. So nombor 11. Okay. Okay, boleh ke? Terima kasih ya pada yang join pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan pengorbanan dan usaha anda semua akan beroleh kejayaan. Okay. Dan ingat kalau dah pandai, share dengan orang lain. Okay. Kita panjangkan ilmu kita. Kita tak tahu kan bila kita akan pergi, kurang-kurangnya inilah ilmu yang kita tinggalkan. Ilmu yang berpanjangan, insyaAllah. Okay, so okay, dapat saya dah pelan-pelan dah ni. Okay, sekarang saya tunjukkan saya punya output pula. Okay, so output dia macam tu tadi. Masukkan 3, kemudian masukkan 9, masukkan 1, lepas tu saya tak nak dah, saya stop. So terus dapat total saya 13. Okay, so itu sajalah sesi tuition kita pada malam ini. Semoga memberi manfaat pada semua. Kalau tak dapat banyak pun, sikit pun jadilah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dipermudahkan urusan kita. Semoga kita berjaya mencapai cita-cita kita. Okay, sekian dulu sampai di sini. Kita jumpa lagi insyaAllah pada hari Jumaat ini. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Share juga tau. Assalamualaikum.